Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billah. Bab pada malam ni babul wafa bisyuruti fin nikah. Ini bab menyempurnakan syarat-syarat dalam perkahwinan. Hadis 894. Hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahaqqu syuruti an tufu bihi mastahlaltum bihi al-furuj. Hadis riwayat daripada Uqbah bin Amir, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syarat yang paling wajib, syarat yang paling patut, syarat yang paling berhak untuk kamu sempurnakan ialah syarat yang dengannya itu kamu menganggap halal kemaluan isteri. Jadi dalam perkahwinan ni ada perkara-perkara yang menjadi syarat yang perlu disempurnakan. Jadi Allah SWT telah menetapkan hubungan antara manusia sesama mereka ni. Ada syarat-syarat, syarat jual beli, syarat kita bekerja dengan orang, syarat kita ambil dia sebagai pekerja, syarat kita bekerja dengan orang, syarat kita bina bangunan ke apa-apa semua benda ni. Bila mana hubungan di antara manusia itu muamalat ada syarat, maka syarat itu wajib disempurnakan. Dalam hadis-hadis disebutkan al-muslimuna ala syurutihim. Orang-orang Islam itu dia terikat dengan syarat-syarat yang telah disepakati oleh mereka. Jadi seperti mana kita terima tawaran bekerja lah. Bila kita terima surat untuk bekerja dengan mana-mana syarikat kerajaan ke, dia ada surat tawaran dan dia ada syarat. Kalau kita menerima tawaran daripada satu syarikat di atas, ujung tu kata TNS apply. Terma dan mengikut terma dan syarat. Jadi semua dalam pekerjaan manusia ni dia ada syarat-syarat dia, maka syarat itu hendaklah disempurnakan. Kalau kata pejabat suruh masuk pukul 8, pukul 8 kita kena masuk. Pasca out pukul 5 petang. 5 petang kita kena penuhi syarat-syarat tadi. Itu adalah syarat yang patut kita tepati bila mana kita telah bersetuju atas satu perkara. Dalam hadis ni Nabi SAW nak memberitahu dalam banyak-banyak syarat yang paling wajib kamu kena penuhi, tepati adalah syarat berkenaan dengan perkahwinan. Syarat dalam bab rumah tangga ni lah hak paling wajib kamu patuhi, sempurnakan. Kenapa? Kerana bab perkahwinan ni asal benda tu haram jadi halal. Maknanya hubungan kelamin asalnya haram. Al-aslu fil budu' al-tahrim. Asal pada kemaluan itu haram. Dia jadi halal bila mana? Bila mana kita akad nikah. Jadi syarat-syarat yang berkait dengan akad nikah adalah syarat yang paling wajib kita sempurnakan. Kalau kita kata wajib dah, kita kena ikut syarat dalam bab perniagaan, dalam bab hutang. Kita telah bersetuju dah untuk membayar hutang pada waktu yang ditetapkan, maka kita kena bayar lah. Maknanya kita terikat dengan syarat yang telah kita buat antara pihak kita dengan pihak satu lagi. Dan hak paling berhak kita sempurnakan adalah syarat dalam bab perkahwinan. Kerana apa? Kerana dengan sebab perkahwinan lah halalnya persetubuhan itu.
Kemudian Ar-Rafi'i mengatakan bahawa syarat dia dimaksudkan dengan syarat ini syarat-syarat yang tidak bersalahan dengan maksud perkahwinan. Macam maksud daripada perkahwinan ni, kalau lelaki itu letak syarat, oleh kerana perempuan itu berminat dengan dia pun letak syarat. Tak apa, saya nikah dengan awak asalkan saya tak bayar mahar kepada awak. Tak boleh. Syarat itu menafikan perkahwinan. Ataupun seorang lelaki tadi dia nak berkahwin dengan perempuan itu letak syarat, boleh. Saya hanya membenarkan saya disetubuhi pada waktu saya nak. Bini letak syarat lagu tu. Syarat tu tidak terpakai. Kerana syarat tu bertentangan dengan maksud perkahwinan. Syarat tu bertentangan dengan Quran dan sunnah Nabi SAW. Walaupun diletakkan 100 syarat pun, setiap syarat ia tidak terdapat dalam Quran dan sunnah, syarat itu adalah terbatal walaupun dengan 100 syarat sekalipun tak boleh pakai. Jadi di sini syarat yang wajib kita sempurnakan itu adalah syarat selama mana syarat tadi tidak bertentangan dengan maksud perkahwinan, ataupun syarat yang tidak menyalahi ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi SAW menyebut perkara ni kerana ada beza yang besar antara perkahwinan dengan syarat kita bila kita bekerja dengan orang, ataupun dalam syarat bak jual beli. Macam kita kata syarat bak jual beli ni boleh hantar kelik tak? Kalau didapati benda tu cacat rosak dalam tempoh setahun ke 3 hari ke, ada waranti. Jadi hak tu syarat kita dengan barang. Syarat dalam bab perkahwinan ni syarat kita dengan perempuan, yang mana perempuan tu kita halal untuk setubuhi dia. Jadi benda tu benda besar tu. Maka syarat yang berkait dengan perkahwinan itulah adalah syarat yang wajib dipenuhi. Antara syarat yang dibenarkan, contohlah yang dibenarkan, iaitu syarat ia selama mana syarat itu tidak menyalahi ketetapan daripada agama. Contoh kalau kata suami isteri tadi dia syarat dengan bini dia kata saya nak duduk rumah suku, tak saya duduk sekali dengan mak ayah dia. Syarat tu boleh, tak ada masalah. Sebab memang dari segi kehendak syarat pun seorang lelaki tu dia perlu menyediakan rumah untuk isteri dia. Jadi kalau suami dia tu kalau isteri letak syarat bahawa dia hanya berkahwin, dia hanya bersetuju berkahwin dengan lelaki tadi dengan syarat lelaki tu menyediakan rumah untuk dia, dia boleh lah. Dia kena patuhi syarat tadi. Ataupun isteri tadi dia minta mahar yang tinggi, saya setuju nikah dengan awak asalkan awak bayar sikit mahar sebagai mahar. Ataupun dia minta tanah sekeping ke. Jadi lelaki tadi kalau dia nak berkahwin, dia penuhilah syarat tadi. Kalau dia tidak dapat memenuhi syarat tadi, tak sah nikah dengan tu, cari orang lain. Maknanya syarat tu tadi diletakkan oleh seorang perempuan kerana mengikut kehendak dia lah. Lelaki tadi kalau dia nak juga supaya perempuan itu berkahwin ataupun bersetuju dengan dia, maka dia kena penuhi syarat tadi. Kalau tidak, tak payah. Tetapi kalau syarat dia tadi, kalau perempuan itu letak syarat, saya boleh berkahwin dengan awak kena ceraikan isteri yang terdahulu, itu tak boleh, salah. Itu bercanggah dengan syarat. Sebab apa? Sebab seseorang itu tidak boleh dia dalam hadis itu disebut melingkupkan periuk saudaranya. Maknanya
Seorang perempuan tu dikira sebagai adik-beradik dengan seorang perempuan. Maknanya antara madu tu dia sebenarnya adik-beradik. Dia tidak boleh meminta suami dia tu menceraikan, yang ni menikupkan periuk. Maknanya rezeki lah. Mana dia nak membolok suami tu tidak boleh. Tapi kalau perempuan tu letak syarat, selama mana saya nikah dengan awak ni, saya tak usah dimadukan, itu macam mana? Tadi sepakat ulama kata, kalau perempuan tu dia letak syarat bini hak ada tu kena cerai, hak tu semua ulama kata tak boleh. Syarat tu tidak terpakai. Kalau buat juga maknanya berdosa lah. Satu lagi syarat, lelaki dengan perempuan ni perempuan lelaki ni tak ada isteri lagi. Dia nak berkahwin dengan perempuan ni kata selagi dia menjadi isteri kepada lelaki ni, dia tidak mahu dimadukan. Jadi syarat ni adalah syarat khilaf di kalangan ulama. Kalau mengikut mazhab Syafi'i tak boleh. Syarat ni terbatal. Tidak diambil kira. Sebab apa? Sebab melarang seorang suami daripada berkahwin lebih daripada satu masa, lebih daripada seorang dalam satu masa, ini bertentangan dengan hukum syarak. Sebab syarak kata membenarkan sehingga sapapak serentak. Tetapi kalau mengikut mazhab Hambali, dia kata boleh. Seorang perempuan tadi letak syarat dengan tok laki dia, saya hanya bersetuju dengan awak kalau awak berjanji tidak akan berkahwin seorang lagi semasa saya ada. Jadi syarat tu mengikut mazhab Hambali dia terima. Syarat yang sah. Lepas tu tidakkah bertentangan dengan ayat fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'? Berkahwinlah dengan seorang perempuan, berkahwinlah dengan perempuan yang baik-baik, dua-dua ke, tiga-tiga ke, empat-empat ke, apakah bertentangan? Jadi kata dia tidak. Sebab dalam perkahwinan lebih daripada satu orang dalam satu masa ni, Allah Ta'ala dia letak syarat. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu bimbang tidak dapat berlaku adil, maka kena seorang. Maknanya berkahwin dengan pak tu memang boleh serentak satu masa, tapi bersyarat. Syarat dia adil. Kalau tak adil tak boleh juga. Jadi isteri tadi dia hanya bersetuju akan berkahwin dengan lelaki tadi kalau lelaki itu tidak akan memadukan. Jadi syarat tu bagi dia memenuhi syarat Allah Ta'ala letak. Sebab dia bimbang tu lelaki tidak dapat berlaku adil, ataupun dia bimbang dia tidak dapat menyempurnakan hak suami dia. Mungkin kalau kata tu lelaki dia nikah sehari jadi cedeng alik dia, jadi maruh-maruh kotok lelaki dia. Jadi dia bimbang, dia sebab dia nak jaga, dia bimbang takut suami dia tu tidak dapat menjaga hak dalam hak isteri-isteri, tidak dapat berlaku adil, maka dia letak syarat petal lagi. Dia nak jaga kepentingan dia juga. Dia takut bimbang tok lelaki dia bila nikah seorang lagi, maklumlah dia ni lebih tua lagi daripada hak baru. Jadi takut berat sebelah. Jadi dia letak syarat daripada awal. Jadi atas seorang lelaki tadi lah, kalau dia bersetuju dengan syarat tadi, dia berkahwin. Kalau dia tak setuju, tak sah nikah. Cuma dia digalakkan untuk memenuhi syarat tadi, sebab kalau dia memenuhi syarat tadi lah menyebabkan perempuan itu berminat untuk berkahwin dengan dia. Jadi syarat itu tadi ada khilaf lah. Kalau mengikut Syafi'i, mazhab Syafi'i dia kata syarat tadi tidak sah, tapi Hambali kata sah lagi, sebab itu termasuk di bawah kehendak perkahwinan juga, sebab kehendak perkahwinan berlaku adil. Begitu juga ada juga syarat-syarat yang tidak perlu disebut, tidak perlu buat syarat pun. Antara syarat-syarat yang tidak perlu disebutkan, maknanya kebenaran. Saya boleh nikah dengan awak asalkan kita boleh tidur sekali. Itu syarat tak kecek dah, tak perlu dah. Syarat kena bagi nafkah, itu tak perlu letak syarat.
Syarat ni mana syarat tambahan atas apa yang ditetapkan oleh syarak, itu maksud di sini. Syarat-syarat di sini adalah syarat tambahan yang diletakkan oleh kedua-dua pihak sebagai kita kata nak suruh ada keinginan ataupun menjadi sebab kepada persetujuan untuk berkahwin tu. Macam tadilah kalau tu lelaki letak syarat, saya pergi mana-mana outstation pun, pindah mana-mana pun, awak kena ikut. Contohnya nikah dengan askar. Tak? Kalau orang perempuan ni duduk dengan mak semacam, nak duduk kampung semacam, susah lagu tu. Jadi kalau lelaki tu letak syarat, mana saya dihantar Sabah Sarawak ke, mana-mana tempat dalam negeri ni saya diarah untuk berpindah, awak kena ikut. Jadi syarat tu tak apa. Syarat tak apa. Sebab syarat tu syarat tambahan. Syarat hak asalnya hubungan kelamin, nafkah, hak tu memang benda tak kecek dah. Itu di bawah ayat wa ashiruhun nabil ma'ruf. Layanilah mereka itu dengan cara yang baik. Fa imsakum bi ma'ruf au tasrihum bi ihsan. Kalau kita dengar khutbah nikah pun dua perkara ni imam akan baca. Imsakum bi ma'ruf au tasrihum bi ihsan. Berkahwin pegang dia tu sebagai suami isteri dengan cara yang baik ataupun lepas dengan cara yang baik. Itu maksud dia. Jadi syarat-syarat tambahan ni adalah syarat untuk menjaga kemaslahatan kedua-dua pihak selama mana tidak bercanggah dengan hukum syarak. Jadi syarat ni dia berlaku ketika akad. Kalau macam lah ni ta'liq tu antara syarat tu waktu tu tak boleh ngelik dah. Syarat ta'liq tu maknanya dalam syarat tu dia kata apa dah, saya tidak apabila saya meninggalkan isteri saya 4 bulan tanpa ada nafkah, tanpa mewakilkan kepada mana-mana pihak, lalu isteri saya buat aduan di Jabatan Agama dan dia membayar borang harga berapa ya tau, maka jatuhlah satu talak raj'i. Jadi syarat tu kita kena penuhi lah. Syarat tu dia syarat tak tahulah asal daripada mana, tetapi pihak berwajib tu dia kira syarat tu penting lah. Sebab kadang-kadang seorang suami tu dia boleh tinggalkan isteri dia tu, maknanya dia tu dengan rasa tidak bertanggungjawab, tak cara pada isteri dia, 4 bulan dia tinggal. 4 bulan tak tinggal, wakil pun tak tinggal, pitih tak ada kirim pada siapa-siapa. Jadi setahun bini tunggu, nak ngadu ke mahkamah tak ada peruntukan. Jadi bila ada peruntukan lagu ni, dia nak ngadu ke mahkamah, cukup 4 bulan dia pergi report ke mahkamah. Mahkamah kata fasah nikah. Atas dasar ni suami ni telah saing dah borang ta'liq tu. Jadi senang cerita. Kalau tidak atuk bini ni panggil gantung tanpa tali, tu tunggu tu lelaki tak tahu, tu lelaki balik ke Bangladesh, balik ke Indonesia, balik ke tak tahulah, moga macam-macam. Ataupun hak lelaki orang tempatan pun ada juga jenis lagu ni, senyap tak tahu gimana, lagi alik siap. Jadi syarat seperti ini wajib disempurnakan. Kemudian bab istizani sayyib fi nikah bin nutqi wal bikr bis sukut. Ini bab meminta izin ataupun meminta persetujuan untuk berkahwin ni daripada janda untuk bernikah dengan cara dia mengucapkan, dia melafazkan tanda persetujuan. Wal bikru, adapun gadis dia akan senyap, itu tanda dia bersetuju. Hadis 895, hadis Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tunkahul ayyim hatta tusta'mar wa la tunkahul bikru hatta tusta'zan. Qalu ya Rasulullah wa kaifa iznuha? Qala an taskuta. Hadis riwayat daripada Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh dikahwinkan
Maknanya wali tidak boleh mengahwinkan anaknya yang janda sehinggalah dia kena minta pandangan dulu. Kena minta tanya khabar anak dia yang janda ni setuju ke tidak untuk berkahwin. Jadi dia tidak boleh paksa anak dia itu berkahwin. Itu hak janda. Wala tunkahul bikru, dan tidak boleh dikahwinkan gadis itu sehinggalah diminta izin daripadanya. Jadi sahabat bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana izin gadis tu? Nabi kata dia diam, senyum. Dah. Senyum pun kena tengok juga. Kalau dia rembah pintu, tak sih tu. Kalau dia sengih. Tapi budak-budak lain tak ada. Dia buat kelik gawe dia rumah, nengu ayah. Tu keadaan yang terbalik. Jadi masuk diam di sini dia malu. Nak apa? Nak berkahwin, nak menyatakan keinginan hati dia sebab dia gadis. Muka dia apa tidak pernah berkahwin. Hak berkahwin dah ni lain cerita. Jadi malu dia tu tidaklah seperti malunya gadis. Jadi pihak hadis ni menyatakan bahawa wali ni bila mana dia nak supaya anak dia tu berkahwin, maka dia kena tanya dulu. Dia kena tanya, maka mesti dia ambil kira kata-kata dia tu sebagai persetujuan. Kalau dia tu celah dia tak sih. Sebab orang ni sebab dia bercerai tu macam-macam lah. Mungkin dia lepas pada tu dia pergi nak nikah, tak sih dah. Jadi dia tidak boleh memaksa, wali tu dia tidak boleh memaksa anak dia berkahwin. Ada gadis ni pula, bila mana dia cukup umur sesuai untuk berkahwin, maka hendaklah diminta izin tu. Takut dia nak ngaji sekolah lagi ke, tak boleh kita nak paksa. Sebab itulah undang-undang ni di waktu sampai tidak boleh berkahwin kalau perempuan tu tidak boleh kurang daripada 16. Jadi kita kena faham undang-undang yang ditetapkan oleh kerajaan negeri ataupun mahkamah ni untuk kemaslahatan lah. Walaupun dalam Quran tak ada sebut umur minimum berapa-berapa. Macam kita nak nikah lah ni lah, kena ada test HIV, thalassemia, macam-macam jenis test saringan tu. Jadi saringan tadi walaupun tak ada zaman Nabi, ditetapkan zaman lah ni, inilah orang panggil maslahah untuk menjamin kemaslahatan mereka yang berkahwin. Sebab macam kalau kata HIV, naya alik perempuan ataupun naya alik lelaki, orang lelaki positif ataupun orang perempuan positif. Dah. Lepas tu kalau positif sama positif, lagu mana pula? Tu kita tak tahu dah, kena tanya doktor lah. Dah. Tapi kalau boleh anak, mungkin mudarat anak pula. Jadi maknanya kena ada peraturan untuk menyekat, untuk elak daripada benda mudarat akan berlaku pada waktu akan datang. Dia panggil i'tibar ma'ala. Maknanya kita buat satu ketetapan hukum seperti ini, buat ketetapan supaya tidak akan berlaku mudarat pada waktu akan datang. Begitu juga di sini dah. Perkahwinan ni dia kena ada hak umur. Tidak boleh ditetapkan, tidak boleh seorang bapa tu hendak memaksa anak dia berkahwin. Jadi macam-macam orang ni. Sebab dia tak secara kepada anak dia, nak lepas tanggungjawab, dia pun cari tu lelaki, tak kira lah. Tu lelaki dia nak anak tu umur 40, 50, 60. Anak baru umur 12 tahun. Tu naya lah. Sebab itulah ada undang-undang lah ni, sebab biar budak-budak tu sekolah ngaji dulu, ada ilmu dulu. Sebab ibu ni al-madrasatu, al-ummu madrasatun. In addata sya'ban azima. Ibu ni adalah satu sekolah. Ibu ni satu sekolah. Maknanya ibu itulah
dia mendidik dulu anak dia, barulah dia hantar anak dia pada sekolah. Kalau ibu tu dapat dibentuk dengan molek, maknanya dia tu nak jadi ibu tu dia kena sekolah dulu. Kena ada ilmu lah. Tahulah serba-serbi sikit tu. Jadi biar dia sekolah dulu. Lepas tu kalau dia minta nak berkahwin, ya berkahwin. Jangan gaduh nak ambil natu, nak buat natu orang ni. Jadi kena siapa umur. Sebab itulah ada hak undang-undang enakmen negeri ni kata 16 tahun ke atas baru boleh berkahwin. Tu nak jaga kemaslahatan budak lah. Kalau zaman dulu macam-macam. Dan kita tak boleh nak kira juga zaman dulu tu. Kadang budak tu 14 tahun tu cerdik dah. Boleh nanak. Hak ni kerak serah tak tahu. Kerak serah tak tahu. Dah. Serah tu orang tak si daun dia. Dah. Jadi waktu berubah. Hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah yusta'maru an-nisa'u fi abdha'ihinna qala na'am qultu fa innal bikra tusta'maru fatastahyi fataskutu qala sukatuha iznuha. Hadis riwayat daripada Aisyah, katanya, aku berkata wahai Rasulullah, adakah perempuan-perempuan itu perlu diminta izin pada perkahwinan mereka? Asal abdha' di mana kemaluan lah. Jadi maksud disebutkan kemaluan di sini perkahwinan. Maknanya apakah perlu diminta keizinan daripada perempuan-perempuan untuk dikahwini? Nabi kata ya. Maknanya kita boleh faham di sini Nabi SAW ni menjaga hak manusia. Kalau zaman dulu si ayah ni kelik wak kelik seorang lelaki, dia kata ni tu lelaki mu ni. Kejut dia. Tahu-tahu berkahwin dah dia. Baru duk main selambut. Gi jadi bini orang. Baru umur kecil baru. Jadi Nabi SAW tidak. Nabi SAW menyatakan di sini perempuan itu ada hak dalam bab rumah tangga. Dia berhak untuk menolak. Dia boleh menentukan bila dia berkahwin. Cuma syarat ni dia menetapkan kaedah ada wali. Jadi yang dikatakan wali ni maknanya seorang yang boleh mencari suami yang terbaik untuk anak-anak dia. Itu maksud wali tu. Bukan kata wali ni kumulah nak datang mana wak kelik. Ayah setuju. Tak boleh. Pada wali ni lah yang memberi persetujuan untuk mengahwinkan anak dia ni dengan siapa-siapa laki pada. Jadi dalam hadis sebelum ni kita baca Abdurrahman bin Auf tu, tak. Abdurrahman bin Auf ke siapa kita baca baru ni. Bukan di sini lain dah. Maknanya seorang ya apa? Macam siapa dia tu, macam Nabi SAW berkahwin dengan Khadijah. Dah. Nabi SAW berkahwin dengan Khadijah tu, maknanya Khadijah tu dia mengenali lelaki yang terbaik untuk menjadi suami dia. Jadi dia tu dapat mengenali seorang tu sebagai suami dengan karakter-karakter tadi, maka bolehlah dia nak berkahwin dengan Nabi SAW. Begitu juga mana-mana lelaki ataupun mana-mana perempuan, kalau dia setuju nak berkahwin dengan seorang tu atas karakter, atas sifat-sifat yang terpuji ada pada dia, dia boleh berkahwin. Cuma syariat mai kemah ni, dia kena ada wali. Wali maknanya tidak boleh seorang perempuan tu berkahwin tanpa wali dia, sebab wali inilah ia mengenali perempuan tu untuk dijadikan sebagai isteri pada anak dia. Begitu juga lelaki yang dapat menjadi suami pada anak dia. Jadi wali itu penting. Dan peranan wali lagu ni lah. Tapi kadang-kadang wali ni dia hilang kelayakan menjadi wali. Macam contoh, anak dia nak berkahwin dengan seorang lelaki yang sekufu, sama padan.
Sekufu ni mana sama agama, sama keturunan, sama bayar, apa lagi? Ada harta apa semua, tiba-tiba si wali tak setuju. Dalam keadaan lelaki tadi sekufu dengan anak dia, sepadan standing dengan anak dia, tiba-tiba dia menolak. Lelaki ni nak menjadi suami kepada anak dia, maka pada ketika tu hilang kelayakan dia tu menjadi wali. Sebab apa? Sebab lelaki tadi memang sekufu dah. Sekufu dah. Jadi perempuan tu tadi dia boleh mengadu ke mahkamah bahawa ayah dia tu tidak bersetuju orang ni jadi lelaki suami dia, maka pada ketika tu wali tadi berpindah kepada hakim. Sebab apa? Sebab tindakan ayah dia tadi tidak bersetuju dalam keadaan cukup syarat lelaki tadi menjadi suami anak dia, maka kelayakan dia sebagai wali tu hilang. Jadi dalam kes ni kita tak tahulah di mahkamah tempat negeri kita ni, tapi dalam kitab mereka menyebut tidak perlu dia pergi keluar di merai alik golok tu, pergi tani ke mana ke, nikah alik siap, tak perlu. Sebab memadai dengan dia report kepada mahkamah bahawa ayah dia ni tidak bersetuju dia berkahwin dengan orang sekufu, maka wali pada ketika itu berpindah kepada wali hakim. Wali hakim. Jadi sebelum tu mahkamah kena panggil ayah dia, minta keterangan bapa. Cik tak setuju lelaki ni menjadi suami kepada anak. Jadi bila diketahui sebab-sebab, dan sebab-sebab tadi sebab yang tidak munasabah, maka wali tadi hilang kelayakan. Jadi tak perlu orang tu pergi merai alik golok, boleh nikah di negeri masing-masing. Jadi hadis ini menyatakan bahawa tidak dapat tidak kerelaan daripada wanita itu perlu kepada wali untuk mengahwinkannya. Cuma cara persetujuan itu berbeza antara gadis dengan janda. Janda ni dia berterus terang, dia kata tak sah nikah. Terus dia kata tak sah nikah. Kalau hak gadis ni dia sengih-sengih, dia senyum, tu tanda dia setujulah. Sebab itulah dalam kitab-kitab selalunya disebut as-sukut alamatur ridha. Diam itu tanda setuju. Kenapa? Kerana dia tu bersifat malu. Jadi malu tu dia kira qarinah, tanda. Tapi kalau anak tu dia dah bila-bila dia tu dia gagal katak dinding, kau rembah kaki, kau mulut tak bunyi. Tapi dia ni bunyinya pintu rumah, pintu bilik. Tu dia tak setuju tu, tak boleh. Walaupun dia tidak berkata-kata dengan mulut dia, tapi dia berbicara dengan tubuh badan dia tu kena mengambil kira. Jadi dalam bab ni hadis Nabi menyebut diam dia tanda setuju, maknanya qarinah tu, qarinah dia ambil kira. Qarinah. Mana dia? Kalau dia kata, kalau mak dia kata tak minta izin dia nak kena ayah dia, mak dia kata mak nak nikah, kita rasa dosa kepada mak dia nak nikah lain warnanya, ayah dia ada. Dia nak mak dia tak suruh kata nak nikah dia ni. Tu kalau wali dia tu bukan ayah dia lah, ayah dia mati dah. Ataupun kalau dia kata gitu ke mak dia, jatuh ke derhaka lah. Mana boleh mak dia nak nikah lain dalam keadaan ayah dia ada. Memanglah biasanya budak kata gitu. Ambil kau mak lah, dah mak nak sangat agak. Jadi waktu tu jatuh pada derhaka lah. Kata-kata kata-kata engkar, derhaka lah gitu, tak boleh.
Dia hak Nabi sebut ini masalah dalam hadis ni dia panggil qarinah, keadaan tu. Qarinah ni maknanya dia panggil haliyah. Situasi pada waktu tu. Bila perempuan tu ayah dia tawar, ada nak masuk Mina ni nikah. Nak nikah tak sih. Dia senyum sengih tu, setujulah tu. Cukup dah. Cukup dah tanda dia setuju. Tapi kalau dia masa cetung dah. Tu tak boleh tu. Tak setuju tu. Dia kira sebagai tidak bersetuju. Sebab diam dia tadi diam dengan tak setuju. Jadi maksud diam di sini diam ia dalam keadaan muka manis. Tapi kalau dia senyap tak kecek, 3 hari tak kecek. Cek tu dia mogok. Tak setuju. Jadi maksud di sini qarinah. Qarinah tu maknanya tanda-tanda lah. Qarinah ni dia tak kecek tapi alamat tu ada. Jadi alamat tu diambil kira. Jadi qarinah tu penting. Qarinah ni macam keadaan lah, macam isu gagah baru ni kan. Artis kita tu Sabri Yunus nikah tu. Tak. Dia jawab saya terima. Saya terima je. Saya terima tu ada kata tak sah nikah aku tu. Tak sah. Tapi kita kata sah sebab apa? Sebab qarinah tu keadaan tu memang majlis nikah. Sebab tahu dah ke bila pakai saping, pakai sokop, pakai saping, demo tak agak kita gimana nak pergi nikah kau. Qarinah tu maknanya bila pakai pakaian yang lengkap, maknanya tu majlis perkahwin dia. Dah. Siap dengan ada borang gapo semua, ada saksi, ada pengapit gapo semua. Pengapit pun semak daripada pengantin lagi. Dah. Jadi itu adalah qarinah, tanda. Jadi tanda tu dia ambil kira. Mana tak ada sebagai keraguan adalah. Maknanya walaupun tidak disebut saya setuju. Dah. Ataupun walaupun tidak disebut saya terima nikahnya. Dia kira memadai dah sebab qarinah keadaan tu. Tambah pula kalau kita nikah surah sejik kok bukan nak nego barang dia sejik, bukan nak buka katalog, tidak. Kalau beri peramah-ramah tu pertama ada dulai pula majlis nikah tu. Jadi hak saya terima ke apa, saya terima nikah lah sebab dengan ada pa belaka tu cek nak nikah. Tu panggil qarinah. Jadi hak bila perempuan tu dia diam, itulah tanda dia setuju. Diam dia tu adalah qarinah, tanda dia bersetuju. Tapi kalau dia kata setuju mau lerah, tu tak payah bahas dah lah. Memang dia nak sungguh lah. Ni dalam keadaan, maksud dalam hadis ni ada keadaan ada orang tertentu ni dia malu. Dia malu. Dia bawa dulai ke? Ada nak main kelis ni. Dia pun akak dulai kau ketar. Mana dia malu. Dia ada hak. Dia boleh. Dia berhak. Kalau abah dia tak layan dia. Dia ada satu kaedah lagi dipanggil wali mujbi. Wali mujbi. Mana wali tu boleh paksa. Tapi dengan syarat tadilah. Lelaki tadi dia kena orang sekufu dengan anak dia. Sekufu. Kalau dia awak mari sama guru dia kata sayang abah ni kena. Dah. Sama-sama umur 60. Tu naya tu. Naya. Tapi kalau bayar dia, maknanya anak dia umur 25, hak mari tu 30. Tak jauh beza. Anak dia umur 20. Lelaki hak dia tahu pada anak dia tu umur 25, 30. Sekufu. Mana sebab itulah dalam pekoh perkahwinan ni dia ada kufu. Mana sebaya, standing. Layak. Jadi kalau katalah anak dia ni doktor dah, doktor, ayah dia ni paksa suruh anak dia tu nikah dengan suami ni, lelaki ni seorang yang tak pandai dengan pendidikan anak dia tu. Bukan masalah kita nak hina lelaki tu bekerja ke apa tidak, tapi
Syarat mengambil kira. Sebab apa? Sebab bila lelaki tu dia rendah daripada perempuan, perempuan tu tinggi daripada dia akan jadi malu halah sikit lagi. Tu lelaki nak suruh bini dia, amokan? Tak. Dia main lamokan. Jadi sebab itulah syarak menetapkan mesti ada kufu antara lelaki dan perempuan. Jadi macam kita tadi, kalau ayah nak paksa dengan orang sekufu, boleh lagi. Boleh lagi. Tapi kalau tidak sekufu, tak boleh. Kemudian bab berikut ni, bab sikit lagi. Na'am qultu fa innal bikra tusta'maru fatastahyi fataskutu. Jadi perlu diminta izin daripada perempuan tadi untuk berkahwin, kerana kalau dia gadis, bila ditanya padanya untuk berkahwin, maka dia malu, maka dia diam. Dia malu nak jawab. Qala sukatuha iznuha. Kalau begitu, diamnya tu tanda dia setuju. Maknanya hak uruf pada waktu tu, keadaan, adat, kebiasaan pada waktu tu, perempuan kalau dia gadis, dia malu nak berbicara tentang benda perkahwinan ni. Tapi lah ni tak ada kita, dah dia. Ni mak orang kita kenal ni. Dia nak hari minggu depan. Tak boleh buat apa kita. Kemudian bab yang berikut ni, bab tazwijil ab al-bikr as-saghirata. Wallahu a'lam.